Saya balik kepada apa yang Ustaz Nazim tanya. Tadi Ustaz Nazim telah baca Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Rijal qawwam. Perkataan qawwam ni selalu diterjemahkan lelaki menjadi pemimpin, tetapi qawwam dia tidak bermaksud pemimpin, dia daripada qama, maksud dia menguruskan wanita. Qawwamun, yang dia bukan saja ialah apabila dia mengurus, dia memimpin, tapi dia menguruskan. Qawwam 'ala nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd, di atas apa yang telah Allah jadikan sebahagian mereka melebihi sebahagian yang lain. Yakni lelaki daripada sosok tubuhnya, daripada keupayaannya, dia melebihi wanita. Tapi Allah sebut secara spesifik sesuatu yang sangat penting di dalam soal pengurusan atau hubungan lelaki dan wanita, bima anfaqu min amwalihim, di atas apa yang lelaki itu belanja daripada harta mereka. Yakni belanjakan harta untuk istrinya. Jadi dengan itu menjadi kewajipan suami untuk membelanjakan untuk isteri. Dan kemudian para ulama, saya tak tahu, mungkin Ustaz Nazim dah bahagi dah soalan mereka dah siap. Kalau saya terjawab soalan mereka, saya minta maaf. Kemudian para ulama membincangkan banyak mana yang hendak dibelanjakan itu. Kan? Orang di jabatan kehakiman bagi ke isteri banyak mana, orang pejabat maib bagi banyak mana. Korang sikit. Orang Indonesia banyak-banyak, orang Malaysia banyak mana, orang Saudi banyak mana. Kan? Dari situ maka berlaku perbincangan di kalangan para ulama, tetapi semua mereka merujuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Dalam surah Talaq yang kita baca, la yukallifullahu nafsan illa ma atahu, sayaj'alullahu min ba'di usrin yusra. Okey. Maka hendaklah membelanjakan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Orang yang ada keluasan, belanja mengikut daripada keluasannya. Yang duit banyak, dia kena belanja cara duit banyak lah. Iaitu isteri yang suaminya pendapatan 50,000, tak samalah isteri pendapatan yang 5,000. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Sesiapa yang Allah jadikan rezekinya terhad, maka dia belanjalah dengan banyak yang Allah bagi pada kita. La yukallifullahu nafsan illa ma atau, dan Allah Ta'ala tak illa ma ataha, Allah Ta'ala tak membebankan satu diri, satu jiwa, melainkan dengan kadar yang apa Allah bagi pada dia. Okey, ini secara umum. Maksudnya belanja banyak mana berdasarkan kepada tadi Dr. Akram sebut, iaitu uruf. Iaitu ini disebut dalam semua fuqaha menyebut, iaitu uruf, merujuk kepada keadaan hal diri suami itu dan juga keadaan negeri yang dia tinggal. Kalau dia duduk di Malaysia, orang Malaysia semuanya isteri dia macam mana? Macam itulah dia kena. Dia ada bab yang seperti ini banyak di dalam masalah munakahat. Seperti mahar pun ada mahar mithil, iaitu mahar diukur. Orang Malaysia macam mana? Tak sama mahar orang Malaysia, mahar orang Saudi. Kalau berlaku perselisihan tentang mahar, umpamanya nak rujuk macam mana? Isteri kata banyak ni, suami kata banyak ni, dia panggil mahar mithil. Tengok mahar orang sepertinya di negerinya, latar seperti itu berapa. Demikian juga nafkah, isteri tuntut 4,000. Tiba-tiba suami tak boleh kata, binu, isteri kawan aku tu, suami dia bagi 500 ya sebulan. Dia tak boleh. Dia hendaklah melihat kepada kedudukan diri dia, di mana dia berada, dan status dia. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Okay. Settle. Apakah yang menjadi kunci kepada mahar, kepada apa?
nafkah tadi. Para fuqaha, khususnya di dalam mazhab Hanafi ni, mereka buat study ni lagi ni, ini cerita lama mengaji dulu menyebut kuncinya ialah al-aqdus sahih dan al-ihtibas. Dia panggil al-aqdus sahih ialah akad yang sahih, maksudnya akad fasid. Kerana akad sahih akan menyebabkan ada kesan pada akad. Asarul akad, ada kesan. Bila akad, dia ada kesan pada akad. Akad yang tak ada kesan tak boleh. Akad dalam kahwin, dalam filem tak jadi. Akad yang fasid, akad yang ada kesan, yang sahih. Dan ihtibas, maksudnya wanita itu sudah tidak boleh lagi bertindak melainkan sebagai isteri. Maksudnya apa? Dia mesti serah. Suami dia nak menyetubuhinya, dia kena serah diri untuk suaminya menyetubuhinya. Suaminya nak berpindah, dia mesti pindah bersama dengan suaminya. Tiba-tiba dia kata, saya tak mau, saya nak duduk rumah ayah saya juga, saya tak mau keluar dari rumah. Gugur, dia tak wajib nafkah itu kerana dia tidak mengikut suaminya. Melainkan ada perjanjian yang awal. Memang dah janji dah, kalau menikah pun saya tak mau keluar. Kalau ada lah orang janji macam tu. Tapi asalnya dia mesti ikut suami dia. Kalau suami dia kata kita nak pergi bertugas di Perlis, dia duduk di Selangor umpamanya, dia tak mau ikut, dan gugur dia punya nafkah dia. Kerana dia tidak menyerahkan diri kepada suami. Dan para fuqaha bincang lagi banyak perkara-perkara yang menunjukkan unsur ini. Seperti kalau sekiranya kahwin-kahwin tu suami dia tak boleh sentuh dia daripada awal kerana dia memang sakit. Daripada awal dia kahwin, tak boleh menggaulinya, juga dia tidak ada kewajipan nafkah. Dan ini adalah perkara yang berkaitan dengan nafkah. Okey, last, gambaran tasawur yang perlu kita bagi. Bila sebut nafkah ni, ia bukan satu kebanggaan suami kepada isteri. Maksudnya, hang tu kalau aku tak pergi makan, tak ada makan lah. Dia tak boleh. Kerana nafkah itu, suami kalau tak beri, menjadi dosa kepada dia. Dan isteri tak perlu, apabila suami bagi nafkah, halalkan ya nafkah ini. Tak perlu. Suami yang kena minta halal jika tak cukup. Memang hak isteri. Dan ini adalah suatu perkara yang sangat mustahak untuk tuan-tuan dan orang yang menuntut ni letak di dalam peta pemikiran berhubung dengan sistem yang Tuhan letakkan di dalam alam ini ataupun di dalam kerangka urusan ataupun muamalah munakahah di dalam agama. Manusia ini, dia adalah makhluk bersosial. Yakni makhluk bersosial, dia tak boleh hidup seorang-seorang dia. Untuk membolehkan manusia berkelangsungan, dia kena berkahwin. Berkahwin itu adalah titah perintah Allah. Untuk berkahwin, dia ada kesan kepada perkahwinan. Maksud dia akan ada isteri. Isteri itu kena duduk dengan suami. Kemudian nanti dia akan mengandung. Kemudian suami nak menggauli dia. Ini semua ada kesan. Untuk kesan itu, agama mengaturkan hukum. Selain daripada akad, isu mahar, isu yang sangat fundamental bagi membolehkan kelangsungan arahan Tuhan, iaitu memakmurkan bumi. Khalifatan fil ard, menjadi khalifah di atas bumi itu ialah isu nafkah. Isu ni dia panggil isu root issue, isu juzur. Karena kalau tidak ada sistem nafkah, tidak ada kelangsungan kepada sistem kehidupan manusia secara keseluruhan. Kadang-kadang orang ni dia tak faham, dia tengok ini satu juzuk. Macam orang kata apa masalah riba, dia tak faham. Riba tu kistan dia sistem ekonomi keseluruhannya. Nafkah tu kesannya sistem kelangsungan manusia keseluruhannya. Kalau tak ada sistem nafkah tu, manusia tak berkelangsungan. Dia tak boleh menikah lah, dia boleh jadi berzina merata, tak ada apa. Sebab itu apa-apa di dalam pemikiran agama hendaklah memahami falsafah dan worldview terhadap isu itu.
Sebab tu bila ustaz-ustaz yang ada ni, bila nak syarah nafkah, dia jangan syarah bab nafkah tu secara terpencil. Dia hendaklah melihat kerangka yang besar. Jadi ia kelangsungan. Bila ia kelangsungan, maka seseorang mesti mengeluarkan hartanya. Dalam kehidupan ini, agama jadikan ubudiyah ataupun pengabdian diri kepada Tuhan itu merangkumi soal tindakan, dalam arti kata manusia sembah, solat, tawaf, dan juga soal harta. Manusia mengeluarkan hartanya, yakni membelanjakan apa yang dia milik. Ramai orang boleh ringan tulang, tapi tak ramai orang yang ringan duit dia nak bagi ke orang. Dan oleh kerana nak mengeluarkan wang ini bukan mudah. Bukan mudah nak ambil duit kita bagi ke orang ni. Bagi orang tu makan, bagi wanita makan, isteri kita. Allah tak jadikan itu sebagai tanggungjawab kosong. Ia jadikan ia sebagai pertama kewajipan. Dalam berarti kata lain, awak tak keluarkan nafkah, awak berdosa. Dan ia sebesar-besar dosa. Kafa bil mar'i ithman an yudayya'a man yaqut. Cukuplah bagi satu orang itu dosa dengan dia mensia-siakan siapa yang menjadi tanggungjawabnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yakni ini tanggung. Tapi bukan saja Allah jadikan dosa. Tang dosa ni nak jelaskan maksudnya, kalau suami tak keluarkan cukup, dia mesti minta halal daripada isteri. Kita sebalik kan, bila raya, halalkanlah makan dan minum yang telah abang sediakan. Itu kita punya drama. Sebab tu banyak hati-hati ni cerai drama menyusahkan satu negara. Konsep yang salah, sama salah. Supaya ibu halalkan air susu yang diminum. Bukan ibu kena halalkan. Ibu memang wajib menyusukan anaknya. Salah tu. Bukan saya kata soal kesopanan, kesantunan, itu okey. Tapi bukan soal halal dan halal. Minta ayah halalkan segala apa yang ayah beri makan pada saya sejak kecil. Mana ayah? Dia ayah lah kena minta maaf kalau tak cukup. Kerana kewajipan asalnya pada ayah dia. Okey, satu. So kita clear. Yang kedua, sagi dia Paul nak cakap kan. Kacau sabarlah. Dan tak dan tapi tak apalah, apa-apa yang ingat. Okey. Kedua, Allah jadikan belanja kepada anak isteri ni merupakan perkara infak, belanja yang paling besar sekali pahalanya dalam senarai perbelanjaan. Belanja buat tabung, buat masjid, apa lagi? Belanja bagi kat orang miskin. Semua itu tak boleh mengatasi dengan duit yang kita bagi makan pada isteri kita. Tak boleh mengatasi. Afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun anfaqahu ala iyalihi, kata Nabi. Sebaik-baik duit yang seorang lelaki belanjakan ialah duit yang dia belanjakan untuk keluarga dia. The best. Buat masjid tak sama dengan bagi RM100 anak isteri kita makan hari ini. Itu pak kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini adalah pembelanjaan yang azim. Setengah orang dia kata aku ni tak banyak buat fisabilillah. Dia lupa. Tu yang dia belanja tu anak isteri tu fisabilillah. In kana hadha in kharaja hadha fi saghirihi fakana fisabilillah kan. Fi sigharihi li saghirihi fakana sabil. Li waladihi saghir fakana fisabilillah, Tabarani kan. Dia wa in kana hadha fisabilillah. Orang kata pada ni kalaulah badan yang hebat tu dia pada keluar pada jalan Allah. Nabi kata kalau sekiranya dia ni keluar untuk mencari rezeki untuk anak dia fisabilillah kan. Okey. Dengan itu maka tasawur umum tentang yang dikatakan nafkah ni iaitu kewajipan
ibadah dan ia adalah sistem kepada kehidupan manusia.